Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, saya ingin mengucapkan selamat berpuasa pada anda sekalian. Semoga satu keluarga, insyaAllah tahun ini yang mana boleh puasa, dapat berpuasa dengan penuh dan dengan perkataan lain, mestilah kalau boleh sihat walafiat. Sebab puasa, saya selalu mengatakan antara penawar terbaik di dunia. Saya ulang, selain daripada oksigen, air, tidur dan sebagainya, puasalah satu amalan yang paling digemari oleh semua peminat-peminat yang nak sihat walafiat, tak kira sebarang agama pun. Termasuklah orang gila sekarang tentang intermittent fasting dan sebagainya. Maka kita nak membuktikan kita dah buat ni lebih pada 1400 tahun yang lepas. Kalau kita amal dengan baik, sebulan dalam 12 bulan, berarti 11 bulan kita dah ada cheat day, termasuk saya pun. Maka bulan ni kita mulakan. Boleh tak saya bagi resepi pertama untuk kita menyihatkan badan? Okey, kita digalakkan untuk berbuka puasa, dengan kurma, dan telah dinasihatkan dan digalakkan kita angka yang ganjil 1, 3 atau 5. Saya rasa 5 pun dah lebih pada cukup. Kalau 7 tu mungkin dah kenyang kot. Takut nanti tak boleh makan apa yang isteri masak pula nanti. Saya nak tunjuk satu resepi yang boleh kita pakai terus semasa kita nak buka puasa. Katakan secara kebiasaan anda buka puasa dengan apa? Selalunya kita ambil kurma, walaupun sebiji atau 3 biji. Lepas tu kita ambil air, betul? Air kosong lah kalau boleh. Jangan sesekali, baik ini permulaan ilmu kita. Jangan sesekali ambil benda yang bergula. Saya ulang lagi sekali. Kecuali daripada buah-buahan atau kurma tadi, no problem. Tetapi kalau you masuk sirap, atau you masuk cordial, ataupun you berebut-rebut, baru ni saya tengok di pasar semua, ataupun di supermarket, di PKNS semua tu, kadang-kadang beli bahan-bahan yang memang confirm. Kalau ada gula, terutama sekali gula pasir ataupun gula daripada high fructose corn syrup tu, pernah dengar kan? Semua yang ada bergula, yang artificial, jangan langsung. Kalau betul-betul you nak sihat lah. Sebab saya dah kata, cuma sebulan ni cuba you tengok apa yang berlaku kalau you tak tempuh langsung gula. Jadi apa you kena buat supaya you tidak rasa kempunan dengan nak benda manis? Itu yang dimulakan dengan kurma tu, betul tak? Dan kenapa kita tak mula terus dengan air, gelegak masuk dengan ni? Kenapa Rasulullah SAW menggalakkan kita mula dengan benda manis dahulu? Terutama sekali buah kurma lah, kalau ke Arab dulu. Kalau kat sini, kalau tak ada kurma, you cari buah-buah yang apa pun dia merasa manis, betul tak? So, pendek cerita, mulakan dengan buah dahulu. Boleh? So kenapa? Sebab perut kita dia acidic. Dia dah puasa tu lagi sepatutnya asid tu berkumpul. Bila dia dengar you nak makan, body kita dah send signal daripada otak turun ke perut, jadi asid akan keluar lagi. Jadi kalau you minum air dahulu, kalau sudut kita ni dia panggil air kosong lah kalau boleh kan, air bersih lah minum. Mineral water ke minum elok, dia dah mula mendalutkan ataupun mencairkan asid. Kita nak asid tu bersedia, sebab nanti dia dah bersedia, you masuk bukan makanan dia. Makanan asid ialah makanan, bukan minuman. Jadi sebab tu Rasulullah SAW, baginda tak belajar sains, betul tak? Tetapi Tuhan bagi kat dia hidayah, ataupun inilah bagi apa orang panggil cara. Dan mungkin kita yang kena belajar. So belajar punya belajar, betul lah, kena ambil makanan dulu. Dan makanan tu kena manis sedikit, sebab kita dah puasa hampir 13 jam atau 14 jam, tergantung sahur you pukul berapa lah. So sebab tu kita mulakan dengan makanan dulu. Belajar sesuatu sekarang, saya pun tak faham kenapa dulu kita digalakkan makan kurma dulu, jangan tempur air. Macam ikut-ikut orang tua-tua zaman dulu pula. Tak, ini sains. Jadi lepas tu 2 biji ke 3 biji, you boleh ambil air. Boleh minum air tu. Faham? Sebab apa? Asid tu dah ada makanan dia sekurang-kurangnya. Untuk kita menyediakan diri untuk apa? Untuk maghrib. Betul? Kita digalakkan jangan makan dulu. Saya ulang, jangan makan dulu, makan dinner ataupun berbuka puasa secara yang
main meal tu, makanan yang besar tu, selepas kita buka puasa tak boleh makan terus makanan yang heavy, yang berat. Kita kena, memang harusnya kita pergi semayang maghrib dahulu. Faham? Kalau tidak nanti maghrib jadi macam you tahulah, nak fokus, nak khusyuk, semua perut dah penuh. You tahulah cara kita buka puasa. Saya masih ingat lagi kalau mak saya budak-budak dulu, makan, sebab kita jenis, kalau saya orang utara ni, dia makan cucuk udang dulu, cucuk udang dengan kuah dia sepinggan. Lepas tu dah kenyang dah tu, lepas tu maghrib, lepas tu lepas maghrib buka lagi sekali, makan apa tu, nasi pula, betul? Tapi sekarang anda dah faham cara berbuka yang paling abdal. Saya kata apa tadi? Kurma dahulu. Kalau tak ada kurma, buah-buahan, lebih kurang 3 ketul ataupun 5 ketul paling banyak. Lepas tu you minum air supaya hilang dahaga. Dah doa, dah niat dan semuanya tu, okey, habis you pergi maghrib. Sekejap, masih lagi ada satu lagi option, dan saya nak bagi ni sebagai lagi upgrade you. Ni dia yang saya buat, dan saya nak anda belajar buat ni. Senang sangat. Apa orang kata, diffused water, ataupun if dah dicelupkan atau direndamkan dengan buah-buahan, termasuk kurma di bawah ada 3 biji. Saya siapkan nanas 3 ketul, yang 3 potong kecil. Lepas tu saya masukkan melon atau watermelon pun boleh. Apa ni, tembikai. Okey, temikai kuning pun boleh saya letak ni. Lepas tu kalau you tengok hitam-hitam ni, 3 biji blueberries yang saya buat salad setiap hari. Kadang-kadang dia orang ada blueberries, kadang-kadang dia orang ada kacang berangan, kadang-kadang dia orang bubur strawberry. Apa yang penting ialah you kena cuci dulu sebersih mungkin. Kalau boleh rendam dalam garam atau dalam cuka atau dalam ozone water. Ingat saya ajar, atau sodium bicarbonate tu, dah agak cuci betul-betul. Lepas 5 minit cuci lagi sekali, bilas, baru masuk dalam air bersih dan simpan air ni. Tutup elok-elok. Kalau you nak buat semalaman pun boleh. Katakan you dah habis tarawih semua, malam you nak tidur, you buat macam ni untuk besok petang punya tu. Tapi kadang-kadang terlalu lama pun dia kembang buah ni, faham tak? So saya selalunya buat lebih kurang 2 jam atau 3 jam. Kan? Dia dah cukup kembang dah. Okey. Tapi janganlah setengah jam lepas tu you nak makan. Sebab apa? Dia perlukan minimum 2-3 jam tu sebab, okey, sains. Dalam buah-buahan ni yang ada phytonutrient ataupun zat-zat makanan yang terbaik, selain daripada kita kunyah terus pun dapat, tetapi dia Tuhan bagi rezeki bila dia campur dengan air, bila dia kembang, dia keluar yang you tak nampak. Dan sebab tu bila you rasa dia rasa buah atau rasa kurma, atau sekurang-kurangnya kalau kurma tu kena lama sikit rendam sebab dia liat sikit kat luar tu kan. Yang penting ialah buah-buah yang senang kembang ni, seperti nangka, seperti mango, seperti apa lagi, ikutlah musim-musim. Kalau ada buah manggis, letak buah manggis pun tak apa. Tapi buah manggis semua tak bolehlah semalaman, takut dia terlalu kembang nanti jadi benyai. Tahu tak? Tahu benyai tak? Benyai tu maksudnya nampak macam tak syok lah kan. Okey, baik. Kalau dah lepas 2-3 jam, you dah katakan tadi pukul 3 ni nak buka puasa 7.30 kejap lagi kan. So you dah buka tutup tu, elok-elok lah makan ni. Mulakan dengan buah dahulu, walaupun dia kembang ada air, tapi tak apa. Bererti you cedok ni belum maghrib lagi tau. Baru buka puasa ni cerita ni. So you ambil lah ni buah-buah ni, nampak? Boleh nampak tak semua? Okey. Kalau you dah makan buah ni, lepas tu you minum air 1 gelas ni, rasa lebih pada kenyang. Betul. Saya sebenarnya terlebih masuk ni. Okay, dah banyak sangat pula. Tetapi contohlah saya bagi malam ni ataupun petang ni, you masih sempat lepas lecture saya ni, buat 1 jam punya eksperimen ni. Tengok nanti lepas maghrib lah you boleh makan ni kan. You rasa tengok you nak makan kuah apa. Kalau saya lepas maghrib makan malam kan. So you boleh mulakan dengan ni, macam buka puasa. Okey, cuma saya dah kata lepas buka puasa makan ni semua, baru pergi maghrib. Siap? Kita dah habis maghrib. Okey, sekarang kita keluar daripada lepas sembahyang sunat semua, dah
maghrib siap, nak tunggu kita isyak, nak buat tarawih, setengah orang makan pada masa ni. Betul? Okay, you ada lebih kurang at least 45 minutes. Betul tak? Boleh lah. Selalunya orang kat Malaysia lah, rata-ratanya makan besar dia, buka puasa sebenarnya ialah lepas maghrib. Kalau nak ikutkan yang tepat. So, apa you buat? Kalau you dah terasa kenyang sikit dengan banyak macam ni, disebabkan orang rumah you dah masak semua, takkanlah tak jamak langsung. Okay? Elok you buat sistem macam DND diet. Iaitulah dinner kita macam dinner DND diet setiap hari. Apa dia? Dinner DND diet, siapa tahu? Siapa ingat? Mulakan dengan salad dahulu ataupun dengan ulam dahulu. Maksudnya dengan benda-benda yang ada serat. Faham? Sebab tu kalau you jenis yang boleh makan salad satu mangkuk dulu, satu pinggan ke dulu, itu lebih pada memadai. Faham? Sebab apa? You tak akan boleh makan banyak. You rasa je macam you nak makan banyak sekejap lagi, sebab dah siapkan ayam lah, dah siapkan daging lah, macam-macam lah masakan bulan puasa yang paling banyak pun, betul tak? Dan setengah orang tu jenis membeli, balik daripada kerja, dia singgah, dan bila nafsu tengok makanan beratur kat kios tu, kat you punya gerai-gerai tu, Masya Allah, menarik kan? Maka nak tunjuk tu, nak tunjuk ni, kadang-kadang balik tak makan pun, ataupun kenyang bila makan 1-2, beli sampai 4. So saya cadangkan you cuma beli benda yang betul-betul you terliur, nak makan 1-2 cukup. Lepas pada tu banyakkan you punya plate number 1, pinggan nombor 1 kan kita di ND1. Plate number 1 tu lebih kepada sayur-sayuran. Kalau boleh, kalau untuk tu you celur sikit supaya tak begitu raw, you boleh kunyah dengan cepat. Lepas tu maksudnya tak adalah sampai semuanya tak dissolve langsung, tak larut langsung. Dah siap, you makan tu, lepas tu you jamah lah apa you nak. Lepas pada tu kadang-kadang you kata saya terliur nasi, dah beli biryani katakan, ambil lah. Jangan sedih, ambil. Kalau you terasa nak makan sikit kambing, ambil. Tak ada masalah. Sebab apa? Saya tahu you dan saya tak akan boleh habis lebih daripada suku pinggan nanti. Kalau you boleh habis lebih daripada setengah pinggan, berarti you punya plate number 1 tu tak cukup. Berarti you punya makanan tu masih lagi, orang kata, sikit. Mengikut panduan saya, you mestilah ada lebih kurang 3 hingga 4 jenis sayur-sayuran minimum, atau ulam-ulaman jenisnya yang menghijau lagi bagus, maka you makan. Okay? Kalau nak bersambal, no problem, boleh. Digalakkan, sambal tu digalakkan. Sebab apa? Cili tu ada nutrition yang bagus. Dah, you makan elok-elok macam tu. Lepas tu dah agak 7 hingga 80%, saya ulang, 70 hingga 80% paling maksimum penuh, berhenti. Maksudnya berhenti sebelum kenyang dan sendawa lah. Jangan sampai bunyi baru you berhenti, confirm you dah over. Saya ulang, kalau dah sampai belahak, orang utara kata, sampai sedawa, faham tak perkataan belahak ni ke? Confirm you dah buat perangai lama balik. Perangai lama memang semua sampai belahak, sampai bunyi baru nak berhenti. Sorry, you dan saya kalau buat macam tu, memang kita tak faham apa maksud buka puasa yang sihat. Habis. So siapa kata tak boleh makan, siapa kata tak boleh kenyang? Bahkan boleh kenyang, duduk elok-elok baca Quran ke, sambil menunggu buat tadarus ke dengan partner you sikit-sikit, 2-3 muka, insya-Allah, okay, buat. Lepas tu tenangkan fikiran, ambil semayang balik lagi sekali, bersedia untuk apa? Untuk isyak. Okay. So you semua dah faham ni, okay? Right. Lepas tu masa isyak nanti, sebelum isyak kadang-kadang you dah habis makan, setengah orang tak lebih pada 10-15 minit dah habis, dia tak makan banyak pun. So dia ada setengah jam lagi, dia dah baca, dia dah inilah amal benda-benda yang baik-baik semua tu, meningkatkan dia punya pendekatan pada Allah SWT. Dia tak lupa baca, saya kata apa tadi, terutama sekali Al-Quran tu. Tapi kadang-kadang you terasa macam dahaga balik. Ni dia, saya nak ajar diri saya dulu, iaitu menggunakan, ready, ni resepi yang kedua pula. Are you ready? You gunakan
konsep rempah rimpang. Rempah ratus ni yang saya minta you bersedia, bila malam you rasa dahaga kebalik, you boleh kalau buat satu lagi ni, habiskan satu lagi ni pun sedap juga. Okey, ni bukan betul-betul lepas makan. Ini bila you nak tunggu you punya isyak. Tapi bagi saya, kalau you boleh buat teh, kalau rajin, tengok bahan-bahan yang you kena wajib simpan ataupun sentiasa ada setiap malam. Kalau boleh, saya tunjuk. Ini yang wajib, okey. Dan mudah you dapat. Satu dipanggil kunyit. Okey, banyak mainkan dengan kunyit. Maksudnya ambil sesedap rasa. Selalunya lebih kurang tak sampai 1 inci pun cukup. You potong halus-halus, you masuk dalam air panas, ya. Kalau you nak rebus pun tak apa. Dan sama juga, you ambil apa ni? Lain daripada kunyit, apa ni dipanggil apa? Halia, ginger, wajib. Okey, lebih kurang sama juga, lebih kurang sebesar ibu jari kita, setengah ibu jari ni cukup. Okey, you potong halus. Dan last kali ialah lemon. Lepas tu, of course, bagi saya suka madu tualang lah. Saya cari sendiri dan import sendiri daripada orang yang naik pokok-pokok ni. Kita kena ambil video semua, pastikan, sebab terlalu banyak kat sana scammer kan suka kalau benda tu orang suka beli, dia lagilah. Dan banyak kat luar sana yang bukan real. So kalau nak pakai apa orang panggil madu, bagus. 4 ni kalau you main tu, maksudnya bila dahaga je buat benda tu, boleh. Okey, dan bonus kalau siapa rajin lagi, cari daun pandan. Saya suka daun pandan ni, bagi bau dia best. Saya tanam sendiri pokok daun salam. Ini magic ni, daun salam ni. Bagi mereka yang tak tahu, baca tentang atau tengok balik YouTube saya tentang daun salam, banyak dia punya khasiat dia. Okey, satu lagi daun kelor. Daun kelor tu daun apa? Daun moringa. Lepas tu yang lain-lain tu nak bagi sedap, nak bagi lebih variety, malam besok nak buat lain pula, ataupun sekejap lagi lepas tarawih you nak minum teh lagi sekali, tambah pula dengan ni tambahan, ni apa dipanggil ni, sebab siapa tahu, kayu manis. Yes, ni kayu manis. Yang besar ni bunga lawang, yang kecil ni bunga cengkeh. Ya Allah, saya selalu confuse ni. Yang bintang ni bunga lawang, yang kecil ni bunga cengkeh. Yang orang perempuan tahulah. Okey, apa pun yang mana cengkeh, mana lawang, dua-dua ni selalu saya ada. Saya akan ambil 2 biji bunga lawang, dan bunga cengkeh ni 2 biji. Masukkan dalam air panas, ataupun kalau rajin cari buah pelaga. Semua ni bulan puasa ni kalau you tukar-tukar, kan kita ada sebulan kan. Kalau dah ambil kunyit tadi, wajib you masukkan 3-4 biji ataupun sekurang-kurangnya 2 biji apa yang dinamakan black pepper. Tahu, lada hitam. Wajib. Kalau dah main dengan kunyit, tak berbau lada hitam, memang you tak berilmu langsung. Sebab apa? Tak guna main dengan kunyit, sebab dia tak ada absorption. Kalau dah masuk aja apa tu black pepper, dia punya absorption at least, dia orang kata lebih pada 1000 kali ganda dia punya absorption. Ada kajian sampai 2000 kali ganda. Oi, dahsyat lah. Saya fikir, nampak tak Tuhan punya power? Dengan campur dengan black pepper je, dia push you punya curcumin tu daripada kunyit ni kan. Nampak simple je macam ni. Tapi this is, orang kata apa, among the top herba. Baik, siapa yang ada apa tadi, saya dah lupa dah. Halba dan biji sawi dan berbagai lagi lah herba yang kalau you dah ada kat rumah tu, jangan buang. Bulan ni lah you mainkan dia untuk buat teh. Tahulah kan, kalau you nampak macam terlalu berhabuk atau susah you nak minum, you tapis. Siap.
Jadi sampai ke lepas tarawih, you dah ada minuman, you dah ada makanan you. Lepas tarawih kalau you lapar, you boleh jamah sikit, kot-kot lah. Ada satu dua kuih yang you teliur, ada popiah ke orang bawa balik, ada sedikit murtabak ke, ya. Jangan walaupun saya minta you belajar tentang sihat walafiat, tapi sampai tak boleh tempuh satu dua ketul, rasa itu menyedihkan you. Cuma 80% ataupun hampir 90% daripada makanan you adalah pilihan-pilihan yang sihat walafiat. Siap? Okey. Tadi lemon tu you tahulah kan, untuk kita perah, ya. Kunyit tu dengan yang 3 wajib tu apa? Kunyit, halia dan lemon tu wajib. Atas tu ni nak masuk serai. Jangan lupa orang perempuan digalakkan, saya kata tadi, kunyit, lemon, ginger dengan serai. Okey, bukan kata orang lelaki tak boleh, tapi ada sebab. Kita belajar dari segi yang nak apa, cepat dapat baby semua. Inilah jenis-jenis minuman yang digalakkan. Siap? Okey. Sahur pula saya lupa nak cerita. Sahur sahur sama macam breakfast, D&D, iaitulah kita mulakan dengan apa dia? Dengan air dan garam. Okey, air dan garam. Okey, mesti ada satu calit atau 2 calit garam bukit yang kita dah ajar. Jangan garam biasa, garam yang penuh mineral tu, ataupun ambil suku sudu garam. You nak masuk dalam air you pun boleh. Setengah orang dia rasa macam jijik lah nak bubuh atas lidah semua, padahal that is the best. Letak atas lidah, biar dia signal sampai garam tu. Kenapa? Kan saya ajar dulu supaya brain kita menyediakan sel-sel mengatakan yes, water is coming. Lepas tu minumlah. Dan minum air tu sama ada you nak minum macam saya recommend, air mineral pun boleh, air celery pun boleh, air apa lagi, air bali pun boleh, ataupun hari ni you nak main dengan air rempah ratus yang baru saya cerita tadi. Habis. Lepas tu makanlah buah-buahan. Kan. Dan kalau you nak buat lagi sekali, kalau you suka dah yang saya ajar ni, memang sedap betul dan lembut. Sebab you makan buahnya dulu, lepas tu you minum. Buahnya pun cuma biji je, you jangan telan biji-biji kurma tu kan. Lain kalau takat biji-biji buah ni apa, tembikai apa-apa, nak tertelan pun not an issue. Okey, yang penting ialah jangan sampai waktu sahur tu nak makan macam lunch pula, sebab you tak makan lunch. No, you betul-betul makan macam breakfast. Berarti buah tu nak sepiring ke, no problem, boleh 3-4 jenis pun no problem. Dan saya kata apa, kalau tak mau makan secara potong-potong macam tu, yang dah direndam ni pun amatlah digalakkan. Jadi you dah cukup kenyang. Dan you buat intermittent fasting, kalau cara yang saya cerita malam, you pasti akan kurus lebih daripada biasa, dan you akan orang kata apa, lebih sihat daripada biasa. Sebab apa? Semua yang masuk tu nutrient dense. Nutrient dense tu maksudnya dia apa, tepu dengan bahan-bahan yang baik-baik belaka. Tak ada chance langsung. Dan bakteria you pun happy, sebab kebanyakan yang saya cerita so far, serat lah yang paling tinggi makanan kita. Habis. Orang tanya tentang suplemen macam mana nak makan, sebab nanti salah ke apa-apa. Senang je, jangan pening kepala. Kalau you anggapkan berbuka puasa tu macam dinner dan sahur tu macam breakfast, di diet kan ada breakfastnya, ada dinnernya, lunch ada, tak ada, kita tak berapa pay attention lunch tu. Kalau boleh you tinggalkan lah. Kalau dah dewasa ni, lunch makan orang kata apa, buat lapik perut je kan. Okey, yang penting ialah dinner dengan breakfast. So suplemen yang saya bagi ialah nombor 1, awal-awal lagi bila saya dah buka puasa tu, okey, saya akan ambil apa yang dinamakan bioserat. Bioserat sebab maklum saja, kita rasa macam kita makan betul, tetapi kadang-kadang untuk menjaminkan serat tu cukup, bakteria cukup dan sebagainya, yang ni sebelum maghrib saya makan ni, bioserat ni. Kenapa? Menunggu nanti kita lepas maghrib nak makan agak heavy kan, kita mulakan dengan bioserat ni. Guarantee you tak boleh makan banyak lagi dah. You akan frust nanti, sebab dia mengenyangkan dan dia ada
ada serat, dan dia ada probiotik, prebiotik, apa lagi, dia ada 22 jenis zat daripada sayur-sayuran. Macam mana tu? Okey. Tapi inilah dia jawapannya untuk supaya kita tidak terlalu bernapsu tinggi nak makan lepas daripada maghrib nanti. Lepas tu kalau saya tak garanti yang saya beli makanan tu bermineral, vitamin atau trace mineral, serat yang mencukupi, yang dinamakan superfood, saya selalu ambil Moringa Plus 2 biji. Yang ni 1 sachet. Saya rasa kalau you try macam ni, you akan marah pada I. Sebab apa? You akan jadi kenyang. You akan jadi macam complete dah. Jadi lepas maghrib tu cuma buat syarat je. Faham? Dan lepas maghrib, orang tanya yang ada Sachainchi oil tu macam mana? Okey, semua yang ada oil lepas makan. Jadi you pergi maghrib dulu, you buka puasa dulu, you barulah ambil sama ada nak apa, Sachainchi oil yang biasa ni atau Sachainchi oil. Dia bezanya cuma yang ni ada vitamin E, yang ni tak ada vitamin E. Sachainchi oilnya sama saja, tapi ni lebih untuk awet muda, yang ni lebih untuk kesihatan umum, ya. Baik, dan siapa yang pernah dengar tentang vitamin D3K2 tu pun masa lepas buka puasa juga, apa namanya, Santera. So saya selalu makan 2 ni lah lepas lepas maghrib, lepas kita makan besar tu malam tu. Dah. Baik, apa jadi kalau breakfast pula? So breakfast pun sama juga. Okay, you repeat balik. Okay, kalau you rasa masih tak cukup, tak garanti, fiber up sebelum sahur dan Moringa Plus sebiji pun dah cukup. Okay, sebenarnya Moringa Plus tu is the magic show sebenarnya. Okay, dan lepas pada sahur, bagi kita yang membiasakan diri dengan Sachainchi oil dan Santera, lagi sekali, kan 2 kali sehari kan, breakfast sekali, dinner sekali. So kita dah habis. Sebab apa? Sahur tu breakfast, maghrib, lepas maghrib tu dinner kita habis. Cuma satu perkara yang akan berlaku setengah daripada anda, kalau rajin sangat dapat sesama ataupun demam-demam, maklum sajalah, ramai orang kalau lama-lama dia tak puasa, bila dia puasa tu dia panggil fasting flu. Dia dapat macam nak demam atau demam-demam, macam virus pula, sebab nak membiasakan diri, terutama sekali 3-4 hari pertama, betul tak? Bila dah kuat sikit, badan dah mengadaptasi dan melazimkan diri dengan puasa, kita akan jadi lebih sihat walafiat walaupun tak makan. Dia 3-4 hari pertama je. Okey, kalau berlaku ni lah kerisauan, you kan, selalunya kita zaman-zaman sekarang walaupun tak ada COVID pun kita risau juga, virus semua. So saya memang galakkan you sediakan haba jala. Haba jala ni memang saya buat khas musim COVID dulu, musim orang risau tentang flu, fever, demam, tak semestinya COVID sajalah. Dia lebih dibuat khas untuk immunity. Maklum Alright. Last kali untuk santai, waktu kita nak tunggu lagi sekali, kalau tak mau buat teh tadi, ataupun malas nak buat teh, ataupun tak cukup bahan, saya dah sediakan penanda apa yang dinamakan Royal Coffee. Yang ni jangan gian pula, sebab dia sedap. Okey, so 2 kali satu hari dah cukup. Satu nak lepas pada more tu, ambil dengan Royal Coffee, memang sedap lah, panas-panas. Dan satu lagi, kalau sebelum ataupun selepas sahur, you kena Royal Coffee ni lebih pada cukup, memang sedap. Okey, cukup dulu saudara-saudara sekalian. Saya nasihatkan jangan lupa kepada minuman. Yang penting ialah minuman. Pastikan rajin-rajin minum, sekurang-kurangnya 1.5 liter untuk perempuan dan 2 liter untuk lelaki semalaman, daripada buka puasa sampai sahur. Saya ulang, 1.5 1.5 liters for women, 2 liters for men minimum. Lebih tak apa, jangan risau, dengan syarat you ada calit garam sedikit. Kalau minum banyak-banyak tanpa garam langsung tak boleh. Bagi tahu kat kawan supaya ilmu ni jangan main-main. Kalau you masih lagi banyak penyakit, bulan puasa lah yang membuktikan sama ada you ada peluang atau tidak untuk keluar
Sebab kalau Tuhan boleh mengeluarkan malam, menjadikannya siang, maka penyakit yang teruk macam mana pun insya-Allah akan berpeluang untuk jadi sembuh secara alami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berpuasa lagi sekali. Saya doakan semoga dunia anda ni bahagia, akhirat syurga, dan jangan lupa senyum-senyum seumur, ya. Jangan sedih, dan lepas tu kita let go and feel good all the time. Saya mencari cuma 20 orang saja yang kali ini untuk saya buat kelas demi kelas, untuk saya mengajar dia jadi dropshipper saya. Saya punya trainer, saya dah ajar di mereka untuk train you all tanpa modal langsung, yang perlu cuma handphone dan jari yang masih boleh bergerak. Kalau itu ada, you dah boleh berniaga tanpa modal, tanpa risiko apa-apa. Sama ada you bekerja boleh buat part time ataupun full time suri rumah tangga, no problem. Dengan syarat you kena rajin sedikitlah belajar dan ikut apa yang kita tunjukkan, sebab semuanya dibuat secara percuma. So kalau nak di antara 5 hingga 10 ribu tu, orang kata apa, senang-senang aja kalau you buat betul-betul. Okey, nak lebih pun boleh, tak ada masalah. Nanti kita pelan-pelan akan ajar you, dan yang penting you sign up dulu secepat mungkin. Cuma 20 yang pertama saja, okey?